sejahtera. Apa khabar anda semua yang berada di rumah yang sedang menyaksikan kami dalam Hello Doktor? Apa khabar? Kita harapkan yang terbaik pastinya. Dan salam 12-12 juga kita ucapkan kepada anda semua. Selain daripada melakukan aktiviti bersama dengan keluarga, hari ini ramai yang berbelanja saya kira. Tapi tak apa sahaja yang anda sedang lakukan, teruskan bersama dengan kami untuk perkongsian hari ini. Kita nak cerita tentang penyakit gout. Sebelum tu, kepada anda semua yang mungkin belum lagi follow kami di Instagram, di Facebook kami terutama sekali, Hello Doktor TV3. Jomlah ringan-ringankan tangan, keluarkan telefon bimbit anda untuk follow kami di Hello Doktor TV3 untuk anda ikuti segala perkembangan dan juga boleh tanyakan kami apa sahaja soalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kalau di Instagram pula, pergi sahaja ke TV3 Malaysia, cari poster kami, tinggalkan soalan anda berkaitan dengan hari ini, sama ada mungkin pengalaman anda ataupun soalan-soalan yang boleh diajukan bersama dengan panel kita pada hari ini. Okey, secara ringkasnya, hari ini kita akan bawakan kepada anda seorang panel dan juga kita akan bawakan seorang yang mempunyai pengalaman lebih kurang 5 tahun berada dalam situasi ataupun sakit gout ini untuk berkongsi kepada anda semua, tingkatkan pemahaman kita berkaitan dengan penyakit gout. Itu saya kira ramai di antara kita ataupun dalam kalangan masyarakat Malaysia menjadi perbualan tentang penyakit ini, tentang sakit ataupun keadaan ini, tetapi bagaimana pemahaman daripada tanda-tanda awal sehinggalah cara merawatnya, kita akan kupas satu persatu bersama dengan panel kita pada hari ini dalam Hello Doktor. Sebelum tu, kita nak anda saksikan terlebih dahulu apakah pemahaman orang awam berkaitan dengan topik kita pada hari ini, penyakit gout. Sama-sama kita saksikan. Apa yang saya tahu tentang gout ialah ia disebabkan oleh asid urik. Tahap asid urik yang tinggi dalam darah membentuk urat kristal yang terkumpul di dalam sendi, menyebabkan keradangan dan sakit kuat serangan gout. Kalau orang yang banyak makan daging dengan seafood ni lebih cenderung diserang gout. Antara punca utama penyakit ni adalah dari segi pemakanan kita lah. Bila mana kita makan makanan yang terlalu berprotein, contoh dia organ dalaman haiwan. Jadi makanan protein yang banyak ni bila dikumuh dalam perut, jadi dia akan hasilkan kuantiti uric acid yang sangat banyak. Jadi uric acid yang banyak ni lah bila dia berkumpul, maka akan terjadilah bengkak di seluruh badan, terutama sekali di ibu jari kaki. Sakit gout adalah sakit rainan sendi yang selalu terjadi dekat ibu jari kaki. So bila orang tu ada sakit gout, diorang susah nak berjalan. Lepas tu saya juga baru tahu yang sebenarnya sakit gout ni bukan untuk orang tua je. Orang muda pun ada juga sakit gout sebab ada macam BMI terlebih, obesiti, ada banyak faktor. So penyakit ni bukan orang tua je boleh dapat, sesiapa pun boleh dapat. Ya, itulah tadi kita kongsikan bersama dengan anda sedikit pemahaman bagaimana orang awam mengetahui apakah itu gejala, mungkin simptom ataupun bagaimana perasaan, apa yang dirasai oleh mereka yang mempunyai gout. Tapi adakah itu yang sebenarnya dialami, fakta ataupun itu hanyalah auta? Pemahaman kita nak tingkatkan bersama-sama. Penjelasan yang akan diberikan oleh tetamu istimewa kita sempat kita bawakan di studio, Dr. Rosmahani Muhammad Ali selaku pakar perubatan dalaman dan geriatrik Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor sihat ya? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey Doktor, kita berkongsi dengan mereka semua tentang pemahaman ataupun kecanaan kita lah berkaitan dengan sakit ini. Penyakit yang saya rasa dalam kalangan rakyat Malaysia ramai yang mempunyai gejala tahap yang mungkin serius ataupun tidak. Sebelum itu mungkin kita nak faham apakah itu yang dikatakan dengan gout. Terima kasih mula-mula sebab menjemput saya untuk memberi dalam temu bual inilah sebab gout ni ialah satu penyakit yang sangat common. In fact dalam banyak-banyak penyakit kita kata sendi, penyakit gout adalah antara penyakit yang paling common berkaitan dengan sendi. Okay. So gout ini dia adalah sejenis kita kata a form of arthritis. Arthritis maksudnya dari segi istilah perubatan di mana dia ada inflamasi pada sendi. So gout ni adalah penyakit inflamasi pada sendi dan secara lazim dia akan selalu terjadi pada kaki. Ibu jari kaki kita punya ankle joint, tapi kadang-kadang dia boleh juga merebak dan affect organ-organ lain seperti buah pinggang. Oh, boleh ya? Ya, boleh juga. Kadang-kadang dia menyebabkan batu karang yang boleh affect fungsi buah pinggang dan kita boleh juga dapat deposit gout ni, kristal-kristal gout ni dekat kulit kita dan ini yang kita namakan actually gouty tophi. Okey, maknanya itu berada pada tahap yang serius ke kalau bukan pada kaki? Ya, itu actually kita bukan nak cakap serius tetapi manifestasi yang berbeza. Memang pada lahir lazimnya memang kita kata big toe kita kata tadi gambar tadi nampak big toe. Tapi dia boleh juga terjadi kat kita punya
punya ankle, kita punya pergelangan tangan, kadang-kadang jari-jari. Jadi sometimes bila nak kita datang dengan sakit sendi, kadang-kadang not so easy to diagnose sebagai gout. Yelah. Especially kalau bukan dekat efek pada kita punya kaki. Okey, sebab umumlah kan, secara umumnya kita tahu dia terjadi pada kaki saja. Tapi hari ini barulah mungkin sakit-sakit yang melibatkan sendi yang lain itu juga ada potensi untuk berlakunya gout dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya gout ni boleh terjadi, doktor? Okey, sekarang ni bila kita cakap pasal gout, punca gout ni kita sering kaitkan dengan kita punya level of serum uric acid. Iaitu actually uric acid ni kita ada dalam darah dan kita boleh measure dalam kita punya darah. Macam mana saya nak terangkan lebih senang saya buatkan satu analogi. Okey. Saya ada secawan air, saya tambah gula. Saya kacau, gula itu larut. Tapi andai kata saya tambah 10 sudu gula, saya kacau-kacau, akan sampai satu masa dia terlalu tepu. Jadi saya letak gula tu, saya kacau, gula tu tak dapat larut. Dia akan crystallize dan terapung dan menyebabkan ada deposit dalam cawan. So uric acid tu seumpama gula tu. Yeah. Dia menjadi terlampau tepu. Bila dia terlampau banyak, dia jadi membentuk kristal macam ni. Jadi dia tidak larut. Dan kristal ni kita panggil dia monosodium uric crystal. Dia suka duduk dekat kita punya sendi. So kristal ni duduk kat sendi dan efek kita punya sendi dan tisu keliling tu. Dan itu kita kata gout lah kat situ. Dan bila dia duduk kat sendi, dia akan trigger an inflammation response. Bila kita dapat inflammation response, itu kita kata acute gout. Yang itu yang kita rasa sakit, pedih dan bengkak. Sememangnya pasti kita nampak apakah itu tanda-tanda di luar. Sebabnya fizikalnya kita nampak itu adalah mungkin tanda-tanda awal gout. Tanda-tanda yang mungkin, sebab alang-alang kita bercakap tentang tanda-tanda ataupun simptom ini yang mungkin boleh diterangkan kepada kita supaya kita lebih faham ini merupakan tanda awal mereka mempunyai gout. Okay. Gout ni dia penyakit yang unik sikit. Sebab tadi saya kata gout ni kita ada berlebihan uric acid. Tetapi bukan semua orang yang ada high level uric acid akan mendapat sakit gout. Okey, kadang-kadang kita ada orang dia ada high uric acid tapi dia tak ada langsung sakit sendi. Ini kita kata asymptomatic hyperuricemia. Maksudnya uric acid tinggi tapi tak ada gejala, tak ada simptom. Tapi gout ni dia unik tau. Dia bukan progresif, dia tak slow growing. Kalau dia terjadi, dia terjadi macam tu saja. Dia selalu acute, sangat-sangat sakit. Kalau you tanya dekat orang yang pernah mengalami gout, itu satu experience yang tak boleh dilupakan. Sebab gout ni sudden dan dia selalu actually affect tiba-tiba menyebabkan you bangun daripada tidur. Okay. Dan the pain is just so severe untuk saya seorang pakar geriatrik. Kalau pesakit warga emas saya, dia cerita pasal gout, it is so severe sampai terus jadi bedbar. Maksudnya dia terlantar dan tak boleh buat apa. Bayangkan kalau dapat acute gout pada tapak kaki atau kita punya ankle joint. Nak diri pun tak boleh, nak berjalan tak boleh, semayang pun tak boleh. Jadi gout ni kadang-kadang dia boleh last mungkin sehari, mungkin 2 hari, tapi kadang-kadang melarat sampai dekat 2 minggu. Dalam 2 minggu tu kalau tak dirawat, memang akan terlantarlah, mobilisasi kita akan terjejas. Kita akan terduduk saja. Kejadian yang tiba-tiba ini pun akan berlaku pada mereka yang baru pertama kali terkena serangan ataupun sakit gout ni. Betul? Okey, maknanya dia tak adalah kata ada simptom yang mungkin boleh kita kenal pasti ya. Memang keadaan ataupun kesakitan yang tiba-tiba ini adalah amat perlu dipandang serius. Selepas ini kita akan berbual lebih dalam lagi. Perhalusi satu persatu apakah persoalan yang bermain di fikiran anda juga. Alang-alang tu kita nak sampaikan sedikit soalan ya dari Facebook. Kabarnya ada satu soalan yang mungkin kita nak kongsikan terlebih dahulu. Ini dia dari Fauzan Haris. Hello doktor, saya suka bersukan tapi kadang-kadang kena gout. Kalau lebih aktif bersukan boleh menyebabkan gout jadi makin teruk ke? Terima kasih doktor. Okey Fauzan, sekejap lagi kita akan minta pandangan daripada Dr. Ros untuk berkongsi apakah jawapan tu. Tapi sebelum tu kita nak rehat seketika, kembali selepas ini hanya di Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Kita bincangkan tentang masalah gout yang mana tadi kita dah cakap tentang tanda-tanda awal dan juga apakah itu yang dikatakan dengan masalah gout. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Rosmahani Muhammad Ali selaku pakar perubatan dalaman dan geriatrik Hospital Kuala Lumpur. Tadi kita rehatkan dengan soalan dari rakan kita di Facebook. Jom doktor, sama-sama kita saksikan kembali apakah soalannya. Fauzan Haris katakan, hello doktor, saya suka bersukan tapi kadang-kadang ada gout. Kalau lebih aktif bersukan boleh menyebabkan gout jadi semakin teruk ke? Terima kasih doktor. Okey Fauzan, dengarkan jawapan doktor. Ini actually selalu kita dengar lah.
kadang-kadang pesakit akan cakap, kalau saya aktif bersukan, banyak berpuasa, banyak berpeluh, running marathon, nanti saya akan kena gout. Sebenarnya gout ni nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Actually ada yang menyebabkan trigger, antara trigger kita boleh mendapat acute gout attack is actually dehydration. So bila kita dehidrasi, maksudnya kita punya volume dalam badan tu rendah, kita punya uric acid dekat dalam badan tak dapat keluar dengan lancar. Okey, tak dapat nak flush lah. Ya, tak dapat nak flush sebab kita punya volume dalam darah tu rendah. Jadi gout tu uric acid tu dia berkumpul dalam darah. So itu sendiri akan menyebabkan trigger. Bila kita kata uric acid tu dekat dalam kita punya sendi, actually bentuk dia kalau you tengok dekat dalam mikroskop, dia bentuk macam jarum. Dia actually jarum halus. Kita panggil dia monosodium urate crystal. Nama kristal tapi sangat tajam tu. Ya kan? Ya, dan bila dia kena memang sakit. Tapi sebenarnya sangat-sangat bahaya. Betul. Maknanya mereka boleh bersukan tetapi mereka kena kekalkan hidrasi badan. Betul. Bukanlah sukan itu menjadi punca kepada masalah gout, tapi dehydrate itu yang menjadi punca kepada itu. Dia actually trigger the gout. Trigger. Okey, kita juga nak saksikan satu lagi soalan. Jom. Kali ini berkaitan dengan air pula. Izwan Ashraf. Salam doktor. Betulkah minum air dengan kuantiti yang banyak serta pengambilan buah nenas dapat mengawal sakit gout? Terima kasih. Itu dia soalan yang saya pun tak pernah dengar. Makan buah nenas ni boleh trigger dan sebagainya. Mungkin satu ilmu yang baru juga. Doktor, kongsikan. Actually, pasal pengambilan air tu, apa yang orang kata minum 8 glasses of water tu probably true lah. So, it actually helps to keep you punya hydration. Ikut sunnah kita pun, kita actually digalakkan minum air. Betul. So, hydration is actually important untuk stave off kita punya gout attack lah ataupun trigger. Daripada segi buah nenas tu, actually kalau kita ada gout CPG sebelum ni, maksudnya kita punya clinical practice guideline, memang kita disarankan untuk ambil buah-buahan. Tak spesifik nenas lah, actually buah-buahan lah. Mana-mana buah yang segar. Tetapi bukan jus buah. Bukan jus, sebab bila dah jadi jus dia ada gula asal pula yang ada kat situ dah jadi lain pula. Kerana gula pun mungkin salah satu yang boleh. Betul. Fraktosa dekat dalam yang ditambah tu akan boleh menjadi satu trigger untuk gout juga. Okey, mungkin alang-alang kita nak bertanya juga. Difahamkan gout ni ada beberapa tahap. Tahap-tahap yang bagaimana kita perlu fahami, doktor? Okey. Jadi kalau nak cakap pada tahap tadi kita cakap pasal bukan gout lah tapi asymptomatic high uric acid. Tapi kalau kita kata gout tu, kita selalu lazimnya kita masukkan saya kena gout. Kita maksud dia saya kena acute gout. Bila kita kata acute gout, maksudnya kita kena radang. Radang atau inflamasi gout. Waktu tu kita punya, uric acid tu yang berkumpul tu, yang kristal dekat sendi tu jadi trigger untuk dia actually menyebabkan inflammation. Bila dia jadi radang tu, dia macam seolah-olah you punya immune system actually react dekat uric acid dekat situ. So what happen is actually dia akan keluarkan banyak immune response. Jadi kita punya sendi tu jadi panas, kita punya sendi tu jadi bengkak, lepas tu pedih bila kita rasa. Macam gambar yang kita nampak tadi waktu awal-awal tadi, macam itulah rupa dia. Bengkak, merah, memang nak gerak pun memang actually susah. Kalau kena dekat tangan memang pesakit saya kata nak genggam pun tak boleh. Itu adalah tahap acute. Dan tahap acute gout ni boleh actually last anything from 24 jam hingga sampai 10 hingga 14 hari. Itu lama juga kalau panjang tu sebenarnya untuk menahan kesakitan. Dan fasa seterusnya ialah kita kata fasa intercritical. Maksud dia gout tu sudah settle. Ya, dia punya acute gout yang sakit radang tu dah settle. Tetapi you punya uric acid dengan kristal tu masih ada dalam badan. So dia macam dia duduk diam, kita kata quiescent, tapi masih ada di situ. So kalau kita actually control kita punya diet, kita control pemakanan kita atau mungkin kita ambil ubat ke, dia boleh stay in this quiet phase for years ke, bulan ke, minggu ke, sampai bertahun-tahun pun ada. Sampai you dapat another gout attack. Dan fasa ketiga kita kata kronik. Kronik tu maksudnya kita dapat acute gout ulang. Maksudnya kita dapat inflammation. Lama-lama kalau kita dapat this ongoing inflammation, sendi itu akan mula rosak. Dia jadi haus, dia jadi rosak dan kadang-kadang bila dia rosak tu dia punya structure kita punya sendi tu jadi abnormal. Sebab dah eroded kita kata. Maknanya kita boleh nampak dari segi fizikalnya. Betul. Kadang-kadang kalau yang kena dekat kita punya ibu jari kaki tu dia jadi sangat abnormal shape kaki dia sampai nak masuk
kasut pun dah tak boleh dah. Itu kita kata dah kronik lah tu. Ya, itu antara tahap-tahap yang kita perlu fahami. Betul. Kerana mungkin simptom-simptom itu juga dapat menunjukkan kita berada pada tahap yang mana, kan? Betul. Okey, doktor, kita nak dengarkan seorang selebriti nak bertanya soalan juga berkaitan dengan topik kita hari ini, penyakit gout. Jom sama-sama kita saksikan. Hello doktor, it's me Sean Lee. Setahu saya, kalau orang ada penyakit gout ni, dia sangat sensitif dengan pemakanan. So soalan Sean ialah, pemakanan apa yang kita perlu jaga ataupun kurangkan untuk elakkan risiko dan kurangkan risiko untuk dapatkan penyakit gout ni. Thank you. Okey, terima kasih Sean. Itu dia soalannya. Apakah mungkin pemakanan yang kita perlu tahu berisiko untuk trigger untuk mendatangkan masalah-masalah seperti gout ni? Saya rasa kalau saya nak jawab soalan Sean tu, saya kena terangkan sikit pasal kita kata patofisiologi lah, macam mana badan kita produce uric acid. Actually badan kita memang secara zahirnya produce a certain level of uric acid dalam badan. Okay? So kita punya level of uric acid ni bergantung berapa banyak badan kita produce dan berapa banyak uric acid yang dapat keluar jadi bahan kumur. So kita ada satu level yang tetap dalam darah. So bila kita kena acute gout tu, bila kita terlampau banyak uric acid ataupun tak dapat keluar uric acid. So waktu tu kita punya level uric acid dalam darah tu jadi tinggi. So nak menjawab soalan Sean ni ialah selalunya ialah benda yang actually provoke jadi overproduction of uric acid ni ada beberapa sebab. Yang paling common kita selalu kata ialah makanan. Ya, betul. Yang selalu our common trigger makanan tu nombor satu yang memang dah confirm is actually alcohol. Ya, selalu kita dengar kalau you pergi bar hopping ke, orang putih kan pergi Christmas ke, holiday ke, ni aku nak datang ni, lepas tu dia kena gout because actually overly consuming of alcohol. Itu satu. Kedua ialah makanan-makanan yang terlampau banyak purin. Purin ni is actually yang dalam makanan kita ada purin. Purin ni is actually satu kita kata produk yang dalam badan kita akan metabolize dan menghasilkan uric acid. Okay. Jadi kalau kita ambil banyak purin, kita akan menghasilkan banyaklah uric acid. Betul Dan so apa makanan yang banyak purin apa makanannya? Tu? Makanan yang menyebabkan actually yang ada isi purin yang tinggi ni, macam kita tahu is actually red meat, daging warna merah, dan juga kita kata shellfish lah, especially yang dalam tin. Ikan bilis, kita anchovies, benda-benda dalam tin tu. Dan juga jangan lupa juga kadang-kadang makanan yang kita tak berapa, macam saya sebut, yang kita tak syak. Contohnya kita punya jus buah-buahan. Okay? Dan actually jus buah-buahan tu actually ada fruktosa, corn syrup yang will trigger kita punya gout attack. A few things actually helps with your gout. Maksudnya dia telah menunjukkan dia akan mengurangkan kita punya uric acid. Contohnya kemungkinan juga sekarang debatable vitamin C ataupun omega 3 polyunsaturated fatty acid. Maksudnya lemak fatty acid tu actually may be protective juga terhadap gout. Itu makan. So kalau kita nak cakap benda yang menyebabkan kita tak dapat keluar uric acid tu, macam saya kata overproduction dan tak boleh keluar. Bila tak boleh keluar tu actually kadang-kadang tu masalahnya macam saya cakap tadi lah, when you dehydration kita tak dapat flush keluar you punya uric acid. Kalau kita buah pinggang kita fungsi merosot, maksudnya kita pun tak efisien untuk keluarkan bahan kumur. Jadi uric acid pun tak dapat keluar. Jadi kalau kita ada masalah buah pinggang yang kronik, risiko kita untuk dapat gout tu juga adalah lebih tinggi. Kita perlu faham yang uric acid ni perlu masuk dan keluar. Dia tidak ada fungsinya untuk kekal dalam badan kita. Actually uric acid tu is actually salah satu daripada bahan kumur. Kita perlukan purin sebab dia actually bahan metabolite dia actually untuk buat energy, metabolism juga. Tapi uric acid tu secara zahir tu akhirnya akan jadi bahan kumur lah. Okey, kita sering kali dengar mereka yang makan seafood ni selalu sangat jadi gout, kan? Tak boleh makan seafood kerana ini berpotensi. Saya ada gout, saya tak boleh makan seafood. Adakah itu juga berpunca dengan mereka yang mempunyai gout ini? Ya, mungkin juga. Sebenarnya setiap orang, saya nak kata dia punya trigger berbeza lah. Bukan semua orang macam tu. Tapi secara zahirnya, ya. Selalunya kadang-kadang pesakit bila kita tanya, apa yang you makan, Encik? Kenapa boleh dapat gout? Kadang-kadang mereka memang tak boleh ingat. So, selalu kita kata you buat diary. Kadang-kadang you ada hidden things yang you tak perasan. Contohnya, dekat sup tu,
sup tu ada stok ikan bilis yang banyak. Kita actually tak tahu dan kita actually rasa itu sup kosong jadi kita makan. Kata esok dapat gout. Macam itulah. Kadang-kadang kita sendiri tak perasan. Sebab tu mereka yang ada sakit gout ni memang disarankan sediakan makanan dari rumah. Maknanya kandungan-kandungan pemakanan yang kita gunakan kita tahu sekurang-kurangnya kan. Betul. You know what you are eating actually. Itu dia. Okey, kita nak raikan soalan dari Facebook juga, Doktor. Jom sama-sama kita bacakan. Dari Lili Harina, Doktor, apakah gout penyakit keturunan? Adakah gout ini penyakit keturunan? Okey, terima kasih Lili Harina. Tadi baru kita berbincang juga kan? Silakan Doktor. Kalau kita tengok kita punya clinical practice guideline pasal gout lah, actually ada ethnicity yang lebih tinggi keberangkalian untuk mendapat gout. Actually macam saya bincang tadi, orang Melayu, keturunan Melayu adalah insiden gout tu lebih tinggi. Mungkin ini faktor genetik ke, mungkin ini faktor pemakanan. Kita pun actually tak tahu macam mana nak actually confirm this. Itu satu. Genetik pun ada. Ada juga penyakit-penyakit genetik di mana dia terlebih membuat uric acid atau penyakit genetik yang dia tak boleh flush out kita punya uric acid. Tapi itu actually quite rare jugalah, I would say. Itu dia penjelasan sedikit sebanyak. Adakah ini merupakan sakit keturunan ataupun mereka yang mempunyai genetik yang seperti mana Dr. kabarkan tadi, Melayu kenalah berjaga-jaga ya. Pemakanan ataupun mungkin gaya hidup kita pun ia juga berfungsi kepada ataupun berpunca daripada masalah-masalah ini boleh terjadinya masalah gout. Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bersama dengan doktor lagi dan juga kita nak syorkan kepada anda apakah yang terbaik untuk anda mengurangkan masalah-masalah gout. Segalanya seketika nanti hanya di Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan kami di Hello Doktor untuk meningkatkan lagi kefahaman kita tentang masalah gout. Dalam kalangan kita pasti ramai ataupun mungkin saudara mara kita, keluarga kita yang ada masalah ini. Apakah yang anda boleh syorkan kepada mereka? Kali ini kita nak bawakan tentang satu makanan tambahan yang mungkin boleh dijadikan pilihan kepada anda di luar sana. Terus sahaja kita bersama dengan individu yang akan berkongsi panjang tentang produk ini. Kita akan bersama dengan Puan Nurul Ashikin Mansor selaku pakar produk Himalaya. Apa khabar Puan Nurul Ashikin? Khabar baik. Okey, Puan Syikin, kita nak kongsikan tentang Sistone. Seperti mana yang anda dapat saksikan tadi, barisan produk di hadapan itu yang boleh membantu mereka. Sebelum itu kita nak tahu apakah kebaikan Sistone ini. Silakan. Okey, Sistone merupakan salah satu produk di Himalaya yang terlaris dan jadi pilihan ramai pengguna lah kerana kebaikannya, iaitu yang pertama dia menyekat ataupun menghindarkan dari pembentukan asid urik, okey, dan menghindarkan pembentukan batu karang, dan yang kedua dia akan menurunkan level ataupun paras asid urik dalam tubuh. So dengan pemakanan pengambilan Sistone ni dia dapat membantu untuk menormalkan paras asid urik pada 6 mgdl, dan ini sebenarnya seterusnya akan membantu untuk meningkatkan fungsi dan sistem buah pinggang kita. Okey, baiklah. Bagaimana kita katakan Sistone ini boleh membantu untuk menghindari kita daripada mengalami masalah gout ini? Okey, so apabila Sistone dimakan secara konsisten dan juga secara baik, dia pertamanya untuk menyingkirkan asid urik daripada tubuh badan kita lah. Kerana asid urik ni seperti mana yang kita ada dengar daripada doktor tadi, merupakan salah satu penyebab kepada penyakit gout. Okey, asid urik merupakan bahan kumuh yang terhasil daripada pemakanan tinggi protein, iaitu purin, dan dengan mengambil Sistone ini sebenarnya kita dapat menormalkan atau mengekalkan bacaan pH urin tu pada pH yang alkali antara 7.5 hingga 8. Okey, kita tak mahu dia bersifat acidity kerana bila dia berasid tu pada pH yang acidity, dia membentuk kristal hingga menyebabkan rasa sakit-sakitlah pada bahagian sendi. Ya, sendi-sendi yang berkaitan kan. Macam tadi kita kongsikan juga gambar rajah kepada anda, gambaran di kaca TV supaya anda lebih faham tentang bagaimana dan siapakah yang sebenarnya perlukan Sistone ini. Bercerita pula tentang cara pengambilan yang terbaik. Mungkin nak sarankan kepada kita semua yang bakal consume Sistone ini. Okey, mengikut kajian ya, pengambilan Sistone ni perlu diambil 3 biji pada setiap pagi selepas makan, dan juga 3 biji lagi waktu petang juga selepas makan. So di samping pengambilan Sistone mengikut kajian tu, perlulah amalkan minum air kosong 6 hingga 8 gelas satu hari, dan ini sebenarnya dapat membantu mengeluarkan
asid urik daripada tubuh. Ya, seperti mana yang kita sarankan kan tadi daripada awal sehinggalah sekarang, pengambilan air putih ataupun air masak itu sangat-sangat penting. Ya, penting. Tidak boleh juga bergantung harap dengan hanya pil, tapi anda perlulah amalkan yang terbaik juga dari segi pengambilan air putih ataupun air masak. Simptom-simptom yang mungkin dalam kalangan pelanggan Siston ini sendiri yang testimoni kan mereka pernah mengambil, apakah mungkin simptom yang mereka kongsikan bersama dengan pihak Himalaya? Ya, ada pengguna-pengguna kita yang datang kepada kita mencari produk ni kerana mereka mengalami beberapa simptom gout ya. Simptom-simptom ni contoh dia merasa sakit-sakit, bengkak, merah-merah, panas pada kawasan ibu jari, pergelangan kaki, lutut, ni bahagian sendi-sendi yang mana dia merasa sakit tu tiba-tiba. Okey, dan kesakitan tu orang kata bukan sekejap. Kesakitan tu mungkin semalaman, berlarutan mungkin sehingga 2 minggu tanpa rasa reda. So yang ini kita perlu mereka dapatkan rawatan yang seterusnya lah. Ya. Dalam kalangan bagaimanakah ataupun golongan siapakah yang begitu memerlukan Siston ini bagi merawat gout mereka? Okey, golongan tu bukan hanya tertentu pada lelaki atau wanita. Okey, sebaliknya untuk dua-dua lelaki dan wanita perlu berjaga-jaga, especially untuk mereka yang mula berumur 30 hingga 60 tahun tu, dan juga untuk kaum wanita especially yang sudah menopause ataupun putus haid, dan ada juga mereka yang mengamalkan pemakanan tinggi protein seperti daging merah, shell food tu semua. Okey, yang ini juga mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat gout. Selain itu, mereka yang mengamalkan sedentary lifestyle ataupun kehidupan yang tidak begitu aktif lah. Dan juga mereka yang mempunyai berat badan yang berlebihan atau obesiti. Ya, kan kita bercakap tentang masalah gout yang tidak mengenal usia, tidak mengenal jantina ya. Sesiapa saja boleh berisiko untuk mendapat masalah ataupun penyakit ini jika anda tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kan itu mungkin banyak lagi faktor-faktor lain seperti mana yang kita bincangkan tadi. Yang terakhirnya, bagaimana mereka ingin mendapatkan Siston ini? Silakan. Okey. So Siston ini boleh didapati di setiap butik Himalaya di seluruh Malaysia, dan juga anda juga boleh cari di mana-mana farmasi dan klinik yang terpilih di mana mereka menjual Siston pada harga RM RM39.50 dan setiap botol ada 100 biji. So produk ini juga telah disahkan halal. Ya, itu dia yang paling penting sekali kan. Anda tahu RM39.50 ada 100 biji dalamnya, dan pastikan anda pergi ke butik-butik untuk mendapatkan yang original lah kan. Ya, betul. Yang betul supaya tidaklah ada perkara-perkara lain yang tidak diingini pula. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Nurul Ashikin selaku pakar produk Himalaya berkongsi dengan kita hari ini tentang Siston, antara yang mungkin boleh disyorkan kepada mereka dalam kalangan keluarga anda ataupun anda sendiri yang mempunyai masalah gout ini. Inilah produk yang mungkin boleh dicuba. Kalau anda terlepas, jangan risau ya, boleh saja pergi ke Instagramnya ya. Ya, Instagram kita ada, Facebook ada. Facebook pun ada. Ya, untuk anda mendapatkan informasi berkaitan dengan Siston ini. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, kadang-kadang seseorang itu nak beli produk kenalah informasinya betul-betul padat. Research dulu produk di internet dan sebagainya. Semua info tu mereka kongsikan juga di Facebook dan Instagram ya. Ada. Itu dia, bercakap dengan pakar produk Himalaya ni. Apa sahaja tentang produk Himalaya boleh kongsikan, boleh tanyakan bersama dengan Puan Shikin. Terima kasih banyak-banyak Puan Shikin ya. Sama-sama. Berkongsi dengan kita. Itu dia tadi antara yang boleh anda amalkan sebagai makanan tambahan untuk kita menghindari masalah gout. Baik, seperti mana yang dijanjikan kepada anda semua penonton-penonton Hello Doktor, kita akan bawakan seorang pesakit gout. Yang mana pesakit ini telah pun berada dalam situasi ini on and off 5 tahun katanya, dan pelbagai perkara yang perlu dikongsikan untuk fahaman kita bersama kerana ini merupakan bagaimana simptom, bagaimana tanda itu mungkin ada sama dengan mereka di luar sana, penonton-penonton kita di Hello Doktor, dan tahu cara rawatan yang diamalkan oleh individu ini. Kita terus sahaja bersama dengan Encik Rizwan Abdul Rahman. Assalamualaikum Encik Rizwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Encik Rizwan? Alhamdulillah. Keadaannya alhamdulillah ya. Okey, kita terus sahajalah ya nak tahu tentang bila agaknya sejak bila mengalami masalah gout ini, dan pada peringkat awal, tanda-tanda awal yang menunjukkan itu adalah gout itu, boleh dikongsikan tak bersama dengan kami? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak TV3 kerana sudi menjemput saya di dalam program pada petang ini. Bersama Hello Doktor. Okey, yang pertama sekali apabila
peringkat pertama saya mengesan saya mengidap penyakit gout ni, dia bermula daripada saya rasa lenguh-lenguh pada sendi. Sendi saya lenguh, dia rasa sengal-sengal. Sendi itu di kaki lah ya? Di kaki. Di kaki, di ibu jari kaki dan di pergelangan kaki. Okey. Apabila kita merasa semua benda tu sehingga kan tak boleh menyentuh. Sapu minyak pun tak boleh, terlalu sakit sangat. Jadi itulah peringkat permulaannya. Ya, kan seperti mana yang kita katakan tadi, orang yang mengalami sahaja mengetahui bagaimana rasa sakitnya. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Rosmahani. Kalau nanti ada mungkin Cik Rizwan nak tanyakan apa sahaja berkaitan dengan situasi semasa, boleh saja ya tanyakan bersama dengan doktor ya, doktor. Okey, doktor, soalan kedua ni saya nak tanya juga kepada kita punya Cik Rizwan. Mungkin apabila ianya bertambah serius, apakah yang betul-betul dialami? Kongsikan, gambarkan bersama dengan kami keadaan apabila ianya betul-betul menjadi serius. Apabila dia serius, memang pergerakan terbatas, takut, jadi fobia. Kita jadi takut nak bergerak ke sana ke sini, tak boleh. Sebab kita gout ni dia sebenarnya dia serangan dia secara tiba-tiba. Dia bukan bagi warning, dia tak bagi warning. Kadang-kadang tu kita bangun lah. Ya, bangun daripada tidur saja terus sakit. Tak boleh kita tak mampu untuk letak kaki, untuk sentuh kaki. Dia terlalu sangat. Okey, Encik Rizwan, berapa lama pernah menahan sakit jangka masa yang paling lama masa ianya tengah inflamasi? Sepanjang 5-6 tahun yang saya mengidap penyakit gout ni, yang terbaru bulan 10. Bulan 10 baru ni, bulan 10, 2 minggu. Selama 2 minggu tu, menahan sakit. Menahan sakit yang teramat sangat. Makan ubat tak baik. Tak jalan. Tak jalan. Jadi apabila makan ubat tak jalan, cucuk pun tak mampu juga. Okay. Yang jadi masalah sebelum ni dia jadi gout ni sebelah kaki saja. Tapi yang sebelum ni sepanjang 5 tahun ni lah pertama kali kedua-dua belah kaki. Okey, dah 2 kaki lah sekarang ni. Sekarang ni dah 2 belah kaki. Sekarang ni dah 2 belah kaki lah. Okey, kita nak minta juga pandangan Dr. Ros berdasarkan apa yang didengar daripada luahan hati Encik Rizwan kan, kondisi yang terkini. Mungkin Dr. Ros nak komen sedikit berada pada tahapnya ataupun mungkin perjalanan yang perlu dipatuhi oleh Encik Rizwan sendirilah untuk menjaga supaya tidak menjadi lebih serius, Doktor. Okay. Sebenarnya penyakit gout ni, macam saya dah cerita ni, penyakit ni daripada zaman dulu lagi. Actually kita punya father of medicine, kita panggil Hippocrates lah. Dia pernah describe penyakit ni. Dia kata penyakit ni is actually the unwalkable disease. Maksudnya penyakit sampai tak boleh berjalan. Dan dia panggil penyakit ni penyakit untuk raja saja. It's the disease of the kings. Sebab apa? Raja waktu zaman tu makanan mewah. Mewah lah nak makan apa makan. Dia orang boleh makan semua benda, dia boleh makan banding dengan orang-orang yang tak mewah lah. Yalah. So waktu tu kita dah tahu dah, waktu tu zaman dulu dia orang dah sarankan to eat moderately and eat like macam orang biasa saja, bukan makanan yang mewah. Tapi kita punya sekarang ni makanan mewah dulu dengan sekarang berbeza. Betul. Tapi kita dah tahu apa jenis makanan apa yang boleh trigger kita punya gout. So kita memang nak buat macam mana pun kita kena control kita punya diet. Kita kena actually make sure kita punya purine dalam darah tu actually low. Dan sometimes kita forget lah ada things macam hidden things yang dalam makanan kita yang boleh menjadi trigger pada gout. Dan macam saya kata tadi, you kena actually keep your hydration. Of course, kadang-kadang bila dah kena acute attack tu, you nak control your diet pun susah dah. Nak makan pun tak larat. Waktu tu kadang-kadang memang kita memerlukan ubat tahan sakit. So, ubat tahan sakit ada beberapa jenis. Satu untuk mencegah datang gout. Dan lagi satu, apabila acute gout tu yang terlalu sakit tu, ialah ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit pun banyak jenis. Ada yang ubat steroid, ada yang non-steroid, ada colchicine, ada injection ubat. Dan usually macam tadilah Encik Wan tu cakap, dia actually can last for 2 weeks and then it settles sampai the next attack. Bila dia datang tu, dia datang macam tu saja tanpa bagi apa signal kan. Encik Rizwan masih lagi bersama dengan kita. Encik Rizwan mungkin boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya kalau di bahagian-bahagian lain tu, sekarang dah katakan 2 kaki ya. 2 kaki dua-dua dah kena. Bahagian-bahagian lain, sendi-sendi lain ada terlibat sama untuk kita katakan tentang gout ni? Ya, sepanjang
sepanjang sampai ke hari ini hanya ada di kaki, tetapi bulan lepas dia ada di bahu dengan di siku. Okey. Di bahu dengan di siku, tapi baru pertama kali lah. Okey, selepas dapat tahu beberapa sendi juga terlibat, apakah mungkin tindakan yang diambil bila perkara itu menjadi, boleh kita katakan melarat lah sekarang ni ke sendi-sendi yang lain. Apa tindakan yang diambil oleh Encik Rizwan? Tindakan diambil ni yang sebetulnya memang kena berpantang. Mengelak daripada makan benda-benda yang macam tadilah. Dia sebenarnya gout ni tak sama dengan orang-orang lain. Lain orang, lain benda-benda yang dia boleh makan dan benda yang tak boleh dimakan. Macam untuk diri saya sendiri, yang saya dapat kesan, ikan bilis, daging. Ikan bilis dengan daging itu yang paling mustahak sekali yang saya kena pantang lah buat masa sekarang. Tapi udang saya boleh makan. Okey. Udang boleh makan. Maknanya antara makanan-makanan itulah yang menjadi kegemarannya saya kira. Bagaimana kesukaran untuk berpantang ikan bilis, daging tu? Apa tindakan yang diambil? Suruh isterinya tak masak langsung ke ataupun bagaimana? Apa tindakan yang boleh disyorkan? Dia sebenarnya lebih kepada nafsu je. Makan ni lebih kepada nafsu je. Ya, betul-betul. Okey. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Rizwan. Kita harapkan kesembuhan diberikan kembali kepada Encik Rizwan ya. Jaga diri baik-baik. InsyaAllah. Pantang makan Encik Rizwan. InsyaAllah. Pantang daging tu. Jangan pantang tengok pantang daging. Okey, itu dia Encik Rizwan Abdul Rahman berkongsi dengan kita keadaan semasanya. Dr. Ros, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor bercerita tentang gout. Rehat seketika. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Di segmen yang terakhir saya kira saya masih lagi bersama dengan Dr. Ros Mahani berbicara tentang gout. Ramai dalam kalangan kita yang memberikan pendapat. Terima kasih banyak-banyak. Tapi kita nak tinjau di Facebook. Ada seorang lagi yang bertanyakan secara maya. Sama-sama kita bacakan. Ini dia. Saya kurang nampak di hadapan itu, agak jauh ya. Assalamualaikum doktor, adakah penyakit gout dan artritis berkait dan adakah cara merawat dan penjagaannya sama? Itu dia. Bagaimana doktor? Okay. Gout tu is actually a form of arthritis. So arthritis tu actually umbrella term kita guna untuk radang sendi. Okay. So actually banyak jenis radang sendi. Osteoarthritis pun actually masalah sendi. Psoriatic arthritis pun masalah sendi. So gout tu masalah sendi jugalah. So it's actually sebahagian daripada arthritis. Okay. Cuma gout tu dia berbeza sebab dia penyakit dia walaupun dia arthritis, dia punya rawatan dan punca dia bukan sama dengan osteoarthritis. Dia punya punca adalah macam kita bincang tadi, is actually terlampau berlebihan uric acid lah. Dan menyebabkan actually crystal formation dan joint kita, sendi kita rosak lah. Ya. Cuma dari konsep keradangan itu sama. Cuma cara untuk rawatan puncanya berbeza. Kita kena faham dan juga mungkin konsultasi daripada doktor amat-amat penting kan untuk mengetahui sama ada apakah masalah itu terutama sekali bagi mereka yang masih lagi confused dengan penjagaan dan sebagainya. Okey, kita nak bersambung semula ke kita punya perbincangan pada kali ini. Nak tahu adakah mungkin cara untuk kita mencegah daripada berlakunya, orang kata prevention is better than cure. Betul. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana doktor cara untuk mencegah daripada masalah gout ni? Kalau kita nak cakap nak cegah tu kita boleh bagi pada dua lah in our mind. Ini risk factor yang you boleh ubah dan risk factor yang you tak boleh ubah. Yang you tak boleh ubah umur you lah. Okay. Yalah, betul. Gout tu masalah yang secara lazimnya terjadi bila umur kita 30-an ke atas. Dan itu kita tak boleh ubah lah. Semakin umur kita meningkat, yang risiko kita untuk dapat gout tu lebih tinggi lah. Kalau you umur 40, keberangkalan you dapat gout mungkin lebih tinggi daripada you umur 12 tahun. Ya. Lagi satu non-modifiable punya risk factor is kita punya jantina. Kalau you tanya secara amnya, kebanyakan pesakit gout adalah lelaki. Memang lelaki paling banyak dapat gout. Ya, memang macam tu. Perempuan dia mula dapat gout, dia tend to dapat gout lepas diorang menopause. Lagi satu, kita tak boleh ubah keturunan kita lah. Macam saya kata, kalau saya Melayu, kalau saya Chinese, dan juga genetik. Tapi ada risk factor yang kita boleh ubah. Macam tadi kita bincang pasal kita punya obesity. Kalau kita kena maintain a good body weight,
risiko untuk dapat kita punya gout tu, attack tu adalah lebih kurang. Selain daripada tu, modifiable tu macam saya bincang, semua kita dah bincang tadi, seperti jangan ambil alkohol, yang mana-mana kalau tak pasti alkohol yang mana, jangan ambil alkohol. Okey, jangan ambil alkohol, kekalkan berat badan seimbang, dan lagi satu, pantau kita punya pemakanan. Kalau perlu, kita keep diary. Dan lagi satu, saya kena emphasize juga sebab kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita selain daripada gout, kita ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, asma dan sebagainya. Gerang serangkai tu. Ya, dan kita ada banyak ubat-ubatan. Kadang-kadang kita sering lupa setengah ubat-ubatan yang kita ambil untuk penyakit lain boleh menyebabkan trigger untuk gout. Yang macam selalu kadang-kadang kita perlu berbincang dengan pegawai farmasi kita jugalah. Kadang-kadang setengah ubat tu seperti aspirin. Boleh trigger gout. Setengah tu actually ubat macam darah tinggi. Setengah ubat darah tinggi which is a form of actually diuretic yang melawaskan kencing. Juga boleh actually trigger gout. Contohnya ubat seperti hydrochlorothiazide, dia actually ubat diuresis yang selalu kita gunakan untuk control blood pressure atau untuk kalau kita ada masalah jantung injap lemah. So itu ubat tu sendiri boleh menyebabkan trigger gout. Jadi kalau kita ada gout dan kita ambil ubat-ubatan ni, kita perlu actually remind our doktor lah yang you ada gout. Yalah, supaya kita tahu kan, selalunya doktor akan tanya ada alergik apa-apa ubat tak dan sebagainya. Contohlah doktor, pemeriksaan kesihatan kita ni, adakah ianya membantu untuk kita detect gout lebih awal? Dengan bacaan kolesterol kita, bacaan darah dan sebagainya. Adakah ianya membantu doktor? This is actually a good question. Sebab macam kita bincangkan tadi, gout ialah bila kita ada uric acid dan kita ada simptom yang sakit, acute gout. Kalau kita tak ada simptom yang sakit tu, kita tak dikatakan acute gout lah. Kita dikatakan kita ada high uric acid level, asymptomatic. Tetapi yang kita tahu sekarang, gout ni banyak association dengan penyakit lain. Kalau kita perhatikan, memang macam you kata tadi serangkai. Kalau you ada sakit jantung, you ada darah tinggi, keberangkaliannya untuk dapat gout tu adalah lebih tinggi. Itu sebab sometimes bila kita buat cardiac risk factor, kita buat ujian darah kat private, kita buat cardiac risk factor, dia akan masukkan uric acid juga. Itu dia kan, macam mana pun kita harus mengetahui dengan membuat pemeriksaan kesihatan kan dengan lebih kerap, seperti mana yang disarankan pastinya. Nasihat daripada doktor, saranan daripada doktor untuk kita semua. Masyarakat Malaysia tak kira Melayu, Cina, India kan, doktor semuanya berisiko, semuanya boleh kena gout. Mungkin daripada doktor yang terakhirnya untuk kita lebih cakna dengan kesihatan kita pada masa akan datang, insya-Allah. Silakan doktor. So gout is actually a disease yang walaupun payah juga dan sakit, dia boleh dikawal. Dan kita boleh mengawalnya kalau kita ada education. Kita gather information and knowledge pasal penyakit tu, apa yang patut ambil, apa yang patut elak, apa yang kita patut buat. Remember, kalau we have knowledge dan kita actually seek treatment when it's needed, you can actually improve you punya penyakit dan tahap kesihatan. After all kan, kita punya health is in our own hands. Ya, itu dia. Segalanya adalah bergantung kepada kita yang menjaga. Pemakanan kita, kesihatan kita, kita yang jaga, dan gaya hidup kita pastinya sangat-sangat penting sekali untuk menjamin kesihatan kita pada masa akan datang. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Rosmahani Muhammad Ali, pakar perubatan dalaman dan geriatrik Hospital Kuala Lumpur, berkongsi dengan kita. Boleh cari doktor ini di Hospital Kuala Lumpur untuk mengetahui lebih lanjut lagi kalau mungkin ada masalah ini juga. Dan kita harapkan ramai yang komen juga kabarnya. Sempat kita raikan satu persatu, tapi terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang menyokong kami di Hello Doktor. Nantikan episod pada minggu hadapan. Ini cukup menarik sekali, khas untuk anda ibu bapa di luar sana. Pendidikan seks untuk kanak-kanak. Amat penting untuk kita tahu, amat penting untuk kita cakna. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum dan jaga diri. Bye-bye.